من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا صلى الله عليه. ذلك الأطهار وعدل سرك الأسماء هم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. تابعين لهم بصدق وعداء أهل المودة هيج الأجيال. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. هدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الآذان صلى الله عليه. إلى أوصاف طه المجتبى واحضر بقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرانا نالنا المنى فلنعم
Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi untuk menyampaikan tausiah dengan segala hormat yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya muliakan tuan pengacara majlis, yang saya hormati lagi teraikan al-ghamah al-fadil al-mukarram Habib Nail, yang kita hormati lagi kita kasihi Syekh Abdul Razak Al-Basri, seluruh para asatiza
alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin dan hadirat, para muhibbin, pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahaja majlis berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis memperingatkan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tolonglah luangkan masa untuk hadir. Selagi Allah menjemput kita dengan jalan-jalan hidayah, dapat poster, dapat maklumat, cari jalan untuk duduk di majlis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu nasihat. Sahabat tanya, nasihat kepada siapa Rasulullah? Lillah, kepada Allah. Wa li kitabihi, kepada kitab-kitab Allah. Wa li rasulih, Rasul-Rasul Allah. Wa li immatil muslimina wa ammatihim, kepada saya sebut pemimpin-pemimpin Islam daripada kalangan kamu dan masyarakat seluruhnya. Ulama mentafsirkan pada perkataan wali rasulih, ajak manusia kepada Rasul-Rasul Allah. Berusahalah sedaya upaya mencari apa saja jalan untuk ajak umat untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan akan terhasil paling kurang daripada dua. Yang pertama iman, yang kedua cinta. Iman bawa kita untuk taat, cinta juga bawa kepada kita taat. Tapi macam mana nak cinta kalau tak kenal? Maka kata ulama, selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara untuk menimbulkan rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mendengar kisah-kisah baginda. Selalu dengar tentang watak, akhlak, wajah, perilaku, kelakuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu cerita tentang perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang perjuangan. Itu akan memasukkan dalam hati kita mudah-mudahan rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dalam majlis ni selawat kat Nabi, rasa cinta kat Nabi tak? Faham tak faham soalan? Faham. Rasa tak masuk tak? Sungguh dia rasa nikmat, seronok, syok, tak reti nak cerita. Guru kami, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Syekh Qasim bin Bahr, seorang ulama dekat Yaman. Usia dah tua dah. Waktu kami duduk mengaji dulu gelap, elektrik tak ada, pakai torchlight, pakai pelita duduk dekat dia, dengan dia. Dia cerita satu benda yang sangat melekat di hati saya. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kepentingan liqa. Liqa ni masuk pertemuan, perhimpunan macam ni lah. Betapa pentingnya liqa ini sehingga kan seorang yang sangat hebat, sangat terkenal di langit dan di bumi, sangat terkenal di langit, para malaikat sangat mengenali dia. Siapa nama dia? Siapa kenal? Doa dia sangat makbul, sehingga Nabi SAW sebut, kalau jumpa orang ni, wahai Abu Bakar, wahai Umar, minta dia doakan kamu. Siapa nama dia? Uwais Al-Qarni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tetapi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tidak mendapat gelaran sahabat sebab tak ada pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin dengan mak dia. Mak kata pergi cepat, mak tak sihat. Nanti bila sampai balik, jangan duduk lama-lama. Dengar cakap mak. Sampai rumah Nabi, Rasulullah ada, Rasulullah tak ada. Tak apa, saya balik dulu. Daripada Yaman berjalan sampai kota Madinah, tak sempat berjumpa. Tapi mak pesan suruh balik. Balik disebabkan tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW waktu hidup. Tak dapat gelaran sahabat, dapat tabi'in, walaupun nama sangat masyhur di langit. Waktu tuan-tuan, pentingnya liqa.
Saya bila ada majlis maulid ni, subhanallah, saya sebut majlis Rasul ni, kalau ada jemputan, kalau dapat maklumat, sedaya upaya cari jalan untuk duduk. Sebab apa? Sebab nak duduk dengan alim ulama, nak duduk dengan tuan-tuan guru, nak duduk dengan para muhibbin pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia jadi jalan untuk kita bangkit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam munajat kita, dalam nak munajat, jangan lupa bermunajat untuk satu perkara. Nama dia hijrah. Minta supaya kita ini Allah bimbing untuk dapat berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Benda yang selalu kita lupa. Minta macam-macam, serai panjang minta kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mai waktu makbul doa ni minta semua macam-macam nak minta. Satu yang tak minta, ya Allah, bimbinglah aku supaya aku dapat sentiasa berhijrah minas sayyiat, daripada keburukan-keburukan kepada kebaikan-kebaikan. Tapi hijrah ni dia ada dua maksud. Dua. Yang pertama, hijrah makaniyah, hijrah tempat. Dia tempat yang buruk, tempat yang baik, daripada Makkah pergi ke Madinah macam para sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua, hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah, hijrah dengan makna. Dan salah satu daripada hijrah dalam ma'nawiyah ini nama dia hijrah sulukiyah. Apa maksud sulukiyah? Yang terkait dengan akhlak dan peribadi kita. Hijrah. Dulu kita bukan baik, kita ni jahat, kita buat maksiat banyak. Betul tak ni? Betul. Saya Ustaz, alhamdulillah semenjak duk ikut maulid ni, Ustaz tak buat dosa langsung dah. Kalau sampai tak rasa berdosa tu, masuk banyak dosa sangat, sampai tenggelam dah tak rasa dah berdosa. Dulu maksiat sangat banyak. Apa benda maksiat kita tak buat? Setiap minit dalam hidup kita, kita buat maksiat pada Allah. Dulu. Sekarang dah umur 40, 30 tahun lepas balik dulu, setiap hari tenggelam dalam maksiat. Tiap-tiap hari tenggelam dalam maksiat. Ni umur 40, baru nak beralih, agak-agak sempat ke nak pergi lagi 40 tahun? Wallahu a'lam. Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, barang siapa yang masuk usia dia 40 tahun sedangkan keburukan dia masih melebihi daripada kebaikan dia, persiap-siaplah tempatnya dalam neraka. Kita banyak dosa, tuan. Dan kita tak tahu mampu ataupun tidak kita nak tampung dosa-dosa yang kita buat dengan sikit kebaikan yang malas pun kita nak buat. Nak sembahyang 2 rakaat, malas. Nak baca Quran, malas. Nak bangun tahajud, malas. Nak selawat, malas. Nak tampung macam mana ni? Nu yang dulu tenggelam dalam maksiat tu, takut. Subhanallah, sedih semangat. Maka nak kena buat apa? Hijrah. Minta Allah bimbing, minta Allah tolong kita supaya kita dapat sungguh berhijrah. Nabi sebut, la hijrata ba'dal fath. Tak ada lagi hijrah lepas daripada Fathul Mekah. Walakin, akan tetapi yang ada jihadun wa niyatun. Dua ni, jihad dan niat. Nak hijrah kena ada strategi. Nak berubah kena ada strategi. Nak berubah kena ada cara. Ada berapa benda kena ada. Nombor satu sekali, nak berhijrah kena ada iman yang kuat. Kalau kita macam para sahabat dulu bukan senang, tuan-tuan. Boleh bayang nak tinggal daripada Mekah tu
Harta kena tinggal, kereta kena tinggal, rumah kena tinggal, apa benda semua yang ada semua kena tinggal. Nak pergi mana ni? Pergi satu tempat yang lain. Siapa tunggu kat sana? Tak tahu. Nak duduk kat mana? Tak tahu. Nanti kerja apa kat sana? Tak tahu. Duit ada ke tak ada? Tak tahu. Pergi selesai sembilan rasa macam tak pergi dah kita. Tapi itu perjuangan para sahabat, dan sahabat buat, mampu untuk buat. Kalaulah tak kerana iman, mereka takkan mampu untuk melakukan. Iman kena kuat. Nombor dua, tuan-tuan, kena ada strategi. Tengok macam mana Sayyidina Nabi SAW daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Ada strategi Nabi SAW, bukan main keluar macam tu je. Nabi pindah dulu, pergi ke bergerak dulu, pergi ke selatan. Pergi ke mana? Pergi ke Wathur, sembunyi dulu 3 hari. Guna para sahabat yang lain untuk salih ala Sayyidina Muhammad, clearkan jalan. Sayyidina Asma binti Abu Bakar naik panjat gunung yang tinggi itu, bawa Allahumma salli semua makanan-makanan untuk disiapkan kepada Sayyidina Nabi SAW. Kemudian nanti ada pula yang guide, bimbing Nabi SAW perjalanan. Kena ada strategi. Dan kita pun dalam proses kita ni kena ada strategi. Apa strategi, tuan-tuan sekalian? Balik pada tadi, 2 benda. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli semua, niat kena betul. Hijrah niat kena betul. Bukan pasal siapa-siapa. Aku berubah bukan pasal siapa-siapa. Kalau tuan-tuan berubah sebab manusia, tuan-tuan akan kecewa. Manusia hanya suka kat kita dan akan menyokong kita bila dia suka kat kita. Sampai satu hari dia benci kat kita, dia akan tinggalkan kita. Dan semua benda yang kita buat, walau sebaik-baiknya, satu pun dah tak baik dah. Sebab tuan-tuan buat kerana manusia. Tadi sempat sembang dengan Syekh Abdul Razak, bagi nasihat yang baik untuk saya. Pasal apa kita selalu gagal dalam istiqamah? Istiqamah kan? Saya nak berubah jadi baik, saya nak istiqamah jadi baik. Istiqamah bukan senang. Istiqamah dia penuh dengan ujian. Sebab tu Allah gabungkan istiqamah dengan istighfar. Al-Quran Allah sebut, sallallahu alaihi Muhammad, ada istiqamah, mesti ada istighfar. Sebab kamu takkan mampu untuk istiqamah. Susahnya istiqamah. Nak istiqamah, sallallahu alaihi Muhammad, syarat dia satu aja. Buat kerana Allah, kamu akan istiqamah. Kamu buat kerana selain daripada Allah, kamu akan gagal untuk istiqamah. Betul kan ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, mujahadah. Strategi nak berubah ni kena ada mujahadah. Mujahadah macam mana, tuan-tuan? Waktu kita duduk dalam maksiat, waktu semua orang, tuan-tuan sekalian, bersama-sama dengan kita dalam kita melakukan kemaksiatan, menyokong, mendokong kita. Kita buat maksiat, buat benda tak elok, kawan-kawan kiri kanan depan belakang, hang jangan risau, aku bersama dengan hang. Orang kata apa, ikut suka mereka, asalkan kita tahu kita. Sokong, penyokong maksiat ni ramai duduk dengan kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Rupanya memang dalam hidup kita ni ada 2 jenis orang ni. Satu, bertolong-tolonganlah kamu dalam melakukan ketaatan dan takwa. Satu lagi, jangan bertolong-tolongan atas dosa dan kemaksiatan. Sebab memang ada dalam kawan-kawan kita ni orang-orang yang jangan risaulah, jangan abailah orang nak kata apa, ikut suka hang lah, hang nak buat apa, hang jangan duk risau, kami akan sentiasa bersama dengan hang. Orang-orang yang sentiasa menyokong kita buat maksiat. Dan orang ni bila kita hijrah, dia dah tak ada. Ustaz, pasal apa bila saya nak berubah jadi baik, kawan-kawan saya semua pekat-pekat tinggalkan saya? Ustaz, pasal apa bila saya nak berubah jadi baik, kawan-kawan saya left group? Ustaz, pasal apa lepas saya berubah jadi baik, kawan-kawan saya sendiri fitnah saya, kata kat saya macam-macam, buat saya macam-macam, buka korek semua aib-aib saya yang saya buat dulu ni. Pasal apa? Pasal Allah nak jauhkan kita daripada orang yang akan menyebabkan kita kembali kepada kemaksiatan yang pernah kita buat dulu. Maka buat apa? Mujahadah, lawan, sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Bertahan. Syurga bukan mudah, tuan-tuan. Syurga bukan murah. Sabar. Yang kedua, Allah nak gugurkan dosa-dosa kita yang tenggelam dalam maksiat banyak tu.
Orang kata kat kita, sabar, jangan duk kata balik. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik sudah. Kalau tak mampu, duk diam. Ingat Nabi pesan, sabar. Orang kata kat kita, sabar. Nabi SAW kata Allah akan bina satu rumah di tengah syurga tu kepada siapa yang mengelak daripada berdebat. Walaupun dia betul, aku betul ini, dia kata aku salah ni, sekali semua orang tengok aku salah ni, tapi aku betul ini. Nanti orang akan share dekat dalam grup, semua ni kata aku salah, tapi aku betul ni. Nabi kata apa? Jangan debat, jangan duk kata apa. Walaupun kamu betul, Allah akan bina untuk kamu istana dalam syurga ni. Diam. Subhanallah. Allah bagi kat kita. Masari'u ila maghfiratin min rabb arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kamu, dan syurga yang seluas langit dan bumi Allah akan bagi kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa? Salah satunya wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia kata kat kamu, biar dia balaslah. Tidak, Nabi suruh aku diam. Waktu fitnah tengah kemuncak, diam. Nanti fitnah akan reda dan kebenaran akan muncul. Aku percaya cakap Nabi SAW. Habis balas baliklah. Tak, aku maafkan. Aku maafkan. Betul ke maafkan ni? Betul. Pasal apa yang mampu untuk maafkan? Allah janjikan syurga yang seluas langit dan bumi kepada orang yang mampu memaafkan. InsyaAllah mudah-mudahan syurga untuk kamu. Muhammad, panggil umat kamu masuk syurga pintu sebelah kanan. Syurga ni nama Aiman. Pintu syurga nama Aiman. Pintu syurga sebelah kanan. Untuk siapa Rasulullah? Untuk siapa ya Allah? Untuk orang-orang yang Allah tak hisap dosa-dosa dia. Free. Dosa ada, Allah tak tengok dah. Dosa banyak, Allah ni dosa ni Allah tak tengok. Bawa Muhammad masuk pintu sebelah kanan. Siapa ni? Orang yang masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tu. Amin. Untuk siapa ni? Salah seorangnya ialah orang yang mampu memaafkan orang yang menzalimi dia. Aku maafkan dia. Orang yang mampu untuk memaafkan orang yang buat zalim kat dia. Orang ni salah seorang yang layak untuk masuk pintu syurga sebelah kanan tanpa hisab. Nak kena apa? Mujahadah. Mujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis tu nak apa lagi? Mujahadah jadi orang baik. Tahu tak? Tak ugi jadi orang baik. Ugi tak jadi orang baik? Baik. Macam mana cara nak jadi orang baik? 3, 4, tambah 1 pula. Nombor 1, afsyus salam, bagi salam. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tak akan masuk syurga, salli ala sayyidina Muhammad, kecuali dengan iman. Seorang itu tak akan dikira sebagai seorang yang beriman selagi dia tidak berkasih sayang. Mahu tak aku ajarkan kepada kamu bagaimanakah kamu nak berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. Sebar salam. Nak bagi salam kat siapa? Bagi salam dekat orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Nabi kata akhir zaman orang bagi salam kat orang yang dia kenal je, orang tak kenal tak bagi salam. Betul tak? Sekarang lagi teruk, lagi kenal lagi tak bagi salam. Nabi mana tu? Tertarik jom bagi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pesan dekat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagi salam dekat ahli keluarga kamu. Maksudnya Allah akan memberkati kamu dan memberkati ahli keluarga kamu. Memberkati ahli keluargamu dan memberkati kamu. Kita balik jumpa ahli keluarga lagi balik ni, suami duduk belah sini, isteri duduk belah sini kan. Jumpa isteri saya bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Macam tu. Balik rumah lagi, jumpa anak kat depan rumah. Assalamualaikum. Rebah kawan tu. Terus telefon abang dia. Abang balik cepat nampak gaya ayah kita ni buang tebiat dah mati. Tiba-tiba bagi salam. Dah, Nabi suruh bagi salam. Orang kita kenal, orang kita tak kenal, bagi salam. Jangan malukan Nabi SAW. Jawab salam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Biar ni Nabi Allah sebut dalam Quran, jawab lebih baik daripada orang yang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan jawab bagi saya dengar, sebab saya sampaikan salam pada tuan-tuan. Saya sebut pelan-pelan sebab saya pakai mikrofon. Tuan-tuan tak ada mikrofon, kena cakap kuat bagi saya dengar sebab saya bagi salam ke tuan-tuan. Abang nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak masuk syurga pun dengan salam tuan-tuan. Orang dalam syurga illa qilan salaman salama. Duduk dalam syurga pun bersalam-salam lagi. Orang mati dalam kubur pun Nabi SAW suruh bagi salam. Lalu kat kubur, Assalamualaikum. Bagi ahli salam kat ahli kubur. Dia jawab salam kita, cuma kita tak dengar lah. Kalau dengar pakai. Dan orang hanya mampu bagi salam tuan-tuan sekalian dengan dua keadaan. Nombor satu, dia mampu bagi salam bila dia rasa dia tak ada apa-apa dan dia tak sombong. Betul tuan? Kita boleh bagi salam bila kita tak rasa apa-apa. Kita rasa kita besar, kita tinggi, darjat kita hebat. Kamu kena bagi salam kat saya, bukan saya bagi salam kat kamu. Tuan-tuan tahu tak, di kalangan Nabi dan para sahabat, siapa bagi salam dulu? Nabi akan bagi salam dulu. Kalau salam tu sunat, jawab salam tu wajib, patut yang mana lebih besar? Jawab salam tu lagi besar, pasal dia wajib. Bagi salam tu sunat. Habis pasal apa yang Nabi dan para sahabat berebut nak bagi salam? Nombor satu, sebab Nabi suruh. Yang kedua, sebab bila kita suruh orang buat baik, kita tumpang pahala tak? Tumpang pahala. Kita suruh orang bagi, kita suruh orang tu jawab salam dengan salam yang kita bagi, dia buat kebaikan tersebut, kita dapat pahala. Kita dapat pahala bagi salam, kita tumpang pahala dia jawab salam. Yang kedua, kita mampu bagi salam bila apa? Bila kita hati tak ada sifat dengki, khianat, iri hati ke orang lain, maka kita mampu untuk bagi salam. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, it'amut ta'am, bagi makan. Jadi orang baik kena bagi makan. Belanja orang makan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Biasakan diri kita dengan bagi orang makan. Dan orang hanya akan mampu untuk bagi orang makan bila dia rasa ambil berat tentang urusan kehidupan orang yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman soal kamu sehingga dia kasih kepada saudara sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, husnul kalam, cakap baik-baik. Nak berubah jadi baik, kena mujahadah untuk cakap baik. Tuan-tuan tahu tak tanda Allah ampun dosa kita apa? Kata ulama, antaranya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Syekh sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abu Lais As-Samarqandi, tanda, salah satu daripada tanda orang Allah ampunkan dosa kita ialah berubahnya percakapan kita daripada percakapan buruk kepada percakapan baik. Kita berasa Allah dah ubah. Dulu aku ni cakap, ya Allah, mulut, ya Allah, lasernya tak ada insurans takaful. Ikut sedap aja nak cakap pasal orang, ikut sedap je nak maki orang, ikut suka aja.